Jadi saya akan sentuh sedikit sebanyak mengapa tiba-tiba PAS membuat U-turn. Adakah ini sebabnya? Saya akan bincang sebabnya lah. Jadi seperti mana yang kita tahu sebelum pilihan raya umum ke-14, banyak isu ditimbulkan. Gelombang, perimpunan, hujah-hujah tajam oleh UMNO dan PAS. Terutamanya kepimpinan tertentu, level-level tertentu dalam PAS dan penyokong PAS yang berucap di muktamar dan sebagainya. Banyak, tajam sungguh. Mengapa kita tak perlukan sekolah vernacular? Mengapa sekolah Cina perlu diharamkan? Mengapa Dongsong adalah perkumpulan pendidik resis lampau dan harus diharamkan? Dengan janji-janji ditabur seandainya ini menjadi satu kerajaan Melayu Islam, inilah perkara-perkara pertama yang akan dilakukan. Kemudian, isu adik. Satu negara, gelombang UMNO, gelombang pemuda UMNO, gelombang PAS. Keadilan untuk keluarga adik. Ya. Kemudian, keadilan untuk keluarga adik. Peguam negara pada ketika itu begini, begitu. Macam-macam. Kemudian GLC. Terlalu banyak jawatan GLC dalam pentadbiran Pakatan Harapan. Okey. Ini adalah haram. Okey. Kemudian Pakatan Harapan tumbang. Selepas langkah Sheraton dan PAS, UMNO dan PPBN bersatu, bergabung di bawah perikatan yang carcam merba, iaitu Perikatan Nasional. Sebab lah ni UMNO dengan Barisan Nasional dia, PAS dengan PPBM dalam Perikatan Nasional dia, kemudian PAS, PPBM dan UMNO dalam Muafakat Nasional dia. Kemudian di Sabah baru-baru ni ada lagi satu gabungan baru. Orang makin keliru dengan pertelingkahan antara parti-parti ini, kenyataan-kenyataan bercanggah. Hari ini Muhyiddin kata nak sekian-sekian jadi Ketua Menteri Sabah. Zaid pula kata tidak boleh, tak setuju. Dah masuk kempen pilihan raya negeri, tetapi tidak ada penentuan ataupun ketetapan ataupun kesefahaman ataupun permuafakatan dalam isu siapa jadi Ketua Menteri. Okey, apa pun, tiba-tiba PAS senyap. Isu GLC senyap. Malah pemimpin PAS, Menteri PAS sendiri yang mengumumkan pemberian GLC kepada semua ahli parlimen pro kerajaan. Ya. Dan lah ni pemberian tu dalam kadar tertinggi dalam sejarah tanah air. Halal, dah halal. Isu adik. Tiba-tiba nak buat inquest kedua, senyap. Dulu dah kata, inquest pertama dah ada keputusan Mahkamah Coroner. Polis tunggu apa lagi? Buatlah ni, buat tu, gelombang sini, gelombang sana. Tiba-tiba senyap. Bila ditekan, kemudian keluar pula kenyataan nak buat inquest kedua yang bercanggah sebenarnya dengan peruntukan undang-undang. Sebab Mahkamah Coroner dah buat keputusan. Okey? Yang dalam parlimen duk pula berjuang untuk adik. Nampaklah. Amanah dengan DAP pula. Pelik. Kemudian, menteri boleh halalkan. Salah. Menteri itu lakukan kesalahan. Salah di sisi undang-undang negara. Siap petik dalil untuk halalkan. Dan sehingga hari ini, masih pemimpin cuba jadikan pemimpin itu hero. Walhal makcik-makcik, pakcik-pakcik tua disaman beribu-ribu ringgit, diheret mahkamah, dipenjara. Politik darjat, politik petik dalil, putar belit agama. PAS. Okey. Kemudian ada di dalam Perlembagaan Persekutuan jelas ditulis perkara-perkara tertentu yang sensitif tidak boleh dibincangkan sekiranya ia boleh mengganggu gugat ketenteraman negara. Ada ahli parlimen PAS, walaupun dia bercakap dari perspektif Islam, tetapi dia tidak menjaga sensitiviti orang Kristian dengan kata-kata tertentu berhubung kitab Injil. Walaupun sebelum itu sedikit pun disentuh oleh orang-orang lain. Saya sendiri berjuang. Kalau siapa-siapa hina Nabi, hina Islam, saya orang pertama yang akan bersuara.
Tetapi apa pun, masing-masing ada pendapat. Kalau melibatkan sensitiviti perlu diam. Ini tak, dia buat kenyataan yang jelas bercanggah dengan perlembagaan. Senyap, tak ada apa. Tak ada apa tindakan. Yang paling ketara adalah sekolah Cina. Paling ketara adalah sekolah Cina. Jadi mengapa tiba-tiba lepas dah pegang kerajaan, senyap? Dongzong tak diharamkan, sekolah vernacular tak diharamkan, malah boleh duduk bermuzakarah dengan Dongzong yang kononnya resis lampau yang perlu diharamkan, tiba-tiba jadi halal. Duduk bermuzakarah, berbincang, siap dengan mencadangkan penambahan sekolah Cina, siap dengan mencadangkan memperluaskan lagi sekolah-sekolah yang sedia ada. Jadi mengapa? Ini mungkin salah satu sebabnya. Sebabnya, kita dapat lihat di Sabah. Saya dah berkata dari awal. Dan kalau saudara-saudari nak tahu lebih lanjut, rujuk live semalam, saya tak nak ulang. Sebab sebenar, PAS, korang kata apa pun, PAS sebenarnya kena getah dengan UMNO di Sabah, kena pijak dengan UMNO di Sabah. Dan lah ni, kedudukan Hadi dan PAS sebenarnya di bawah tapak kaki Zahid dan UMNO. Ya, dan PAS melutut kepada UMNO. Saya dah beritahu dari awal dan rupa-rupanya apa yang saya ceritakan benar. Lebih lanjut, rujuk live semalam. Saya akan letakkan link lepas live ni. Link dia di ruang komen, jangan lupa tengok. Sebab UMNO tidak ingin mendaftarkan Muafakat Nasional. UMNO tidak sekali-kali akan bersetuju mendaftarkan Perikatan Nasional. Dan apa yang saya beritahu akhirnya terjadi. Awal lagi saya dah beritahu bahawa Barisan Nasional sebenarnya akhirnya akan memaksa PAS untuk melutut dan bersetuju untuk bertanding bawah bendera Barisan Nasional. Apa yang berlaku di Sabah? Hadi hari ini petik dalil. Nik Abduh, Nik Aziz petik dalil. Nak cuba tangkis persepsi negatif. Cuba redakan kemarahan akar umbi PAS yang marah mengapa PAS membuat UMNO membuat PAS macam sampah di Sabah. Betul. Ini bukan saya cerita. Pemimpin PAS Sabah sendiri bercerita tak puas hati sebab apabila UMNO membuat penamaan calon, PAS tidak dijemput. Ya, Perikatan Nasional dan Barisan Nasional buat penamaan calon, PAS tidak dijemput, walhal PAS saudara semuafakat dengan PPBM, UMNO dalam Muafakat Nasional. Tak dijemput. Ya, mereka terkejut. Lepas tu dia suarakan rasa tak puas hati. Sebelum tu PAS dah terang-terang beritahu mereka nak tanding 10 kerusi. Apabila UMNO memijak-mijak dan membuat PAS macam sampah, mereka tidak ada cara lain untuk menangkis persepsi negatif akar umbi penyokong PAS yang marah. Maka dipetiknya dalil, dibuatnya, direkanya cerita kononnya PAS sebenarnya sacrifice demi untuk mengelakkan pertembungan di Sabah. Ini satu pembohongan. PAS, sebuah parti Islamik, membuat satu pembohongan dan kenyataan bercanggah dengan pemimpin PAS di Sabah. Tak logik PAS tidak dipanggil. Sebenarnya ini isu pendanaan. PAS akhirnya melutut kepada UMNO, malah bersetuju untuk guna bendera Barisan Nasional walaupun tahu benda itu akhirnya akan dikritik oleh penyokong PAS. Jadi mengapa PAS setuju? Saya beritahu dari awal ya. Barisan Nasional akan memaksa PAS guna bendera Barisan Nasional dan nampaknya saya betul. Tapi mengapa PAS melutut walaupun tahu akan dihukum oleh sebilangan pengundi dia yang sedia ada kerana tidak mendaftarkan Muafakat Nasional dan sanggup melutut dipijat oleh UMNO dan guna bendera Barisan Nasional? Sebab PAS dari awal sebenarnya sudah berperangai macam UMNO sedikit bila masuk pergabungan dengan PPBM dan UMNO. Sebenarnya dia nak kembangkan sayap dia. PAS tak cukup jentera dan dana untuk bertanding banyak-banyak kerusi dalam pilihan raya umum ke-15. Jadi dia terpaksa berpaut sama ada kepada UMNO ataupun PPBM untuk pendanaan dan jentera. Jadi dia terpaksa melutut. Sebab memang PAS sudah ada impian besar ya untuk cuba kembangkan sayap dia. Dia tak puas hati lagi sekadar duduk
di negeri Kelantan dan Terengganu di peringkat negeri, kerajaan negeri. Jadi untuk pendanaan, sebab hubungan PAS dengan kroni-kroni taikun-taikun Cina teruk, tapi hubungan UMNO khususnya menerusi MCA dengan taikun-taikun Cina, dan disebabkan Muhyiddin Perdana Menteri, hubungan dia dengan taikun-taikun Cina besar. Jadi pendanaan mudah. Tambah pula PPBM, Muhyiddin adalah Perdana Menteri. Sebab itu PAS, apabila UMNO kenakan getah kepada Hadi dengan tidak mendaftarkan Muafakat Nasional, sebab itu PAS senyap-senyap pergi daftarkan Perikatan Nasional dengan Muhyiddin. Sekurang-kurangnya kalau tak dapat dana daripada UMNO, dapat juga dana daripada Perdana Menteri menerusi Perikatan Nasional. Siapa pula yang paling banyak salurkan dana kepada Barisan Nasional? Kroni-kroni taikun-taikun Cina menerusi MCA. Walaupun UMNO ada kroni dia sendiri, tapi majoritinya dari MCA. Saya dah kata, kau ingat MCA nak beri kerusi banyak kepada PAS. Sebab itu, akhirnya PAS dipijak. UMNO berani pijak PAS sebab UMNO tahu PAS dahagakan kerusi untuk PRU 15. Dihina, dipijak, tidak dijemput. Malu, dibuat macam sampah. Akhirnya PAS, Ning Abdul, Hadi, semua cuba sucikan UMNO. Sebab terpaksa melutut depan Zahid dengan harapan di PRU 15 dapat banyak kerusi. Dah sebut pun target nak dapat 50 kerusi di PRU 15. Ini dah masuk penyakit wang, kuasa dan kedudukan, pengaruh UMNO. Jadi sebab itu PAS dulu sendiri, ahli-ahli dia, wakil-wakil dia dalam muktamar beritahu, Dong Zong ni kait rapat dengan MCA. Okey. Jadi sebab itu mungkin tiba-tiba pertubuhan yang pada satu ketika dahulu dikatakan resis lampau dan haram, tiba-tiba dah jadi halal. Siap dengan setuju untuk tambah sekolah Cina dan perluaskan yang sedia ada. Ini semuanya isu pendanaan dan isu kerusi PRU 15. Jadi inilah apa yang saya nak sampaikan hari ini. Semakin lama PAS duduk dengan UMNO, semakin dah jadi parti buta alam. Saya ulang, semakin lama PAS duduk dengan UMNO, semakin dah jadi parti buta alam. Ya, guna dalil, petik dari Quran untuk halalkan, untuk sucikan satu kesalahan menteri dia. Ya. So, dah terpincang, tersasar jauh dari landasan kebenaran. Tambah pula, misi kononnya, kita bergabung dengan PPBM, dengan UMNO ni baik sebab kita nak tubuhkan kerajaan Melayu Islam berdasarkan penyatuan umumah lebih menyeluruh. PPBM lah ni bukannya Parti Melayu Islam. Dia adalah parti pelbagai agama. Misi kerajaan bertunjangkan kepimpinan Melayu Islam ni dah hangus. Dia semakin lama semakin mirip kepada kerajaan yang memang sebelum ni dah sedia ada. Okey? Jadi saya ulang ya. PAS lah ni berada di bawah tapak kaki Najib Tun Razak, Zahid Hamidi dan UMNO. Bergembiralah korang kat sana.